masuk kelas saya pada pagi ini. Okey, kita teruskan topik kita chapter 4 Mathematics Consumer Taxation yang bahagian yang kedua. Pada hari Isnin yang lepas kita dah belajar beberapa jenis cukai dan hari ini saya akan cuba terangkan ikut kemampuan saya. Topik baru saya pun belum mahir sepenuhnya. Sekiranya saya ada buat kesilapan, tolong betulkan saya. Okey, kita sama-sama belajar. Walaupun benda ni saya dah buat beberapa tahun, tapi sebab bila kita nak bayar cukai ada sistemnya sendiri. Okey, ini kena ajar pula. Okey, tak apa, untuk pengenalan sahaja. Jadi untuk bahagian kedua, hari ini kita akan cuba belajar bagaimana untuk membuat kiraan cukai pendapatan. Okey, macam mana kita nak buat kiraan cukai pendapatan, yang mana cukai ini kita akan bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Siapa yang dah bekerja cukup syaratnya perlu bayar cukai. Macam tu. What will you learn? Sama jugalah, masih lagi taxation. Okay, so investigate, interpret and perform calculation involving various taxes. So hari ini kita lebih kepada cukai pendapatan, income tax. Income tax to be paid by an individual can be calculated through the calculation process as shown in the flow chart below. Okay, itu. Jadi bagaimana kita nak bayar income tax? Kita akan kira dahulu chargeable income. Okey, maksudnya kita ada pendapatan sekian dikira dalam setahun. So dalam pendapatan itu kita akan kira yang chargeable income, yang pendapatan yang kena cukai. Okey, individual income tax to be paid is calculated based on the amount of chargeable income. Itu yang pertama. Kita akan dapatkan dahulu chargeable income dalam setahun, bukan sebulan je, setahun. Okey, kemudian kita dah dapat chargeable income, kita akan calculate income tax. Dia ada jadual dia. Okey, dia ada jadual dia dan mungkin jadual itu berbeza-beza setiap tahun bergantung kepada belanjawan yang dibentangkan oleh pihak kerajaan setiap tahun, biasanya pada bulan September. Okey. Yang mana pada belanjawan itulah akan diceritanya apa perbelanjaan-perbelanjaan yang akan dibuat pada tahun berikutnya dan mungkin dapat bonus ke macam itulah. Itu lebih kepada penjawat awam. Okey, penjawat awam. Okey, bila dah tahu chargeable income, kemudian kita kira income tax berdasarkan jadual. Yang ketiga, kita akan tolak tax rebate. Okay, tax rebate is given to reduce tax to be paid. Dia ada rebate dia. Okay, ada dua keadaan. Nanti kita tengok macam mana. Dan yang keempat, bayar. Bayar. Berapa kita dah tahu dah berapa kita kena bayar, kita bayarlah. Okay, monthly tax reduction, potongan cukai bulanan, PCB. Seperti yang saya sebutkan pada hari Isnin lepas, PCB. Potongan cukai bulanan, dia ada kiraan dia. So pada akhir cukup 12 bulan, kita akan kira balik sama ada berlebih ataupun terkurang bayaran yang telah kita buat kepada LHDN. Jadi kalau terlebih kita akan dapat refund lah. Kalau terkurang kita kena bayar, kena tambah. Macam tu. Okey, so yang perkara pertama, macam mana kita nak kira chargeable income, pendapatan bercukai. Okey. Jadi chargeable income ni to be paid is calculated based on the amount of chargeable income. Chargeable income can be obtained by using the equation below. Dia ada formula dia untuk dapatkan chargeable income. Bagaimana nak kira chargeable income? Iaitu total annual income. Total. Semua pendapatan yang kamu dapat. Okey. Kemudian tolak dengan tax exemption. Kemudian tax relief. Okey. Barulah kita dapat chargeable income. Okey, total annual income ni yang macam mana? Okey, includes all forms of wages, salaries, bonus, dividends, interest, rentals, royalties, premiums, macam itulah. Kalau kamu ada rumah sewa yang disewakan kepada orang dan dapat pendapatan, pun dikira juga masuk sebagai total pendapatan.
Okay, total annual income. However, not all the income received from the employer is taxable, bukan semua. For example, petrol or transport allowance. Okay, awak dapat allowance transport, awak dapat allowance macam kami penjawat awam dapat allowance bantuan sara hidup KOLA. Okey, mengikut grade. Jadi itu semua tak dikenakan. So itu dibuang daripada senarai total annual income. Macam tu. Okey, total annual income. Keseluruhanlah apa saja pendapatan yang awak dapat dari segi wages, salaries, bonus, dividend, interest, rentals, royalties, premium and apa saja yang diterima sebagai income. Okey, kalau kamu declare, kalau awak tak declare, dikesan oleh pihak LHDN seperti mana yang saya terangkan hari Isnin lepas tu, apa akibat-akibat daripada lari daripada cukai. Okey. Kalau kita orang Islam, kita ada zakat. Okey, itu wajib. Cukai pendapatan tak wajib bagi kita. Itu yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi zakat adalah wajib bagi orang-orang Islam yang memenuhi syarat. Okey, awak tak bayar di dunia, alhamdulillah tak apa, tak ada masalah, awak selamat. Nah, tapi di akhirat nanti akan dihitung balik semua. Okey, itu sebagai orang Islam. Okey, yang seterusnya apa yang dikatakan sebagai tax exemption? Okey, tax exemption. Okey, kita tengok. Tax exemptions refers to all personal expenses in the forms of gifts, donations, contributions to government or various organizations. For example, state libraries and healthcare organizations. These expenses may be tax exempted but are subject to certain limits in amount. These tax exemptions aim to promote developments in cultural and arts as well as in cultivating a caring society. Okey, dengan lain perkataan, nak mudahkan bagi awak. Kalau awak perasan, banyak rancangan-rancangan TV yang biasa kita tengok TV kan, rancangan-rancangan TV mendapat tajaan. Mendapat tajaan syarikat tu, syarikat ni terutama sekali apabila melibatkan pertandingan-pertandingan di dalam TV. Okey. Jadi itu semua bila company-company ni menaja satu-satu rancangan, mereka dapat tax exemption, pelepasan cukai. Okey, tapi adalah dia punya certain amount. Ada had dia tu, bukannya kita contribute 200,000 terus dipotong 200,000, taklah. Okey, adalah dia punya had limit tu. Macam tu. Tu sebabnya kalau syarikat-syarikat besar nak mengurangkan, ni semua nak mengurangkan chargeable income. Mereka contoh pendapatan setahun katakanlah 1 juta. Jadi mereka nak kurangkan pendapatan bercukai itu, mereka menajalah mana-mana rancangan. Contoh paling mudah kat TV lah. Sebab kita nampak kan. Okey, ataupun contohnya sekarang ni pandemik COVID-19. Ramai orang bersusun dekat Stadium Melawati untuk mengetahui tempat mana mereka kena kuarantin, sama ada di Maib Serdang atau di hospital atu boleh self kuarantin di rumah. Jadi mungkin ada syarikat-syarikat makanan pagi. Ya, saya. Kalau syarikat besar tu dia invest kepada syarikat lain tu panggil tax exemption juga ke? Itu tak. Itu macam bagi modal ke orang lain buat something, tu bukan. Itu bukan sumbangan tu namanya. Itu macam ada kepentingan. Lain. Okey, ada kepentingan. Mungkin lebih lanjut lagi saya pun. Tapi cikgu. Ya, saya. Tapi kalau syarikat tu sponsor that one TV show pun untuk marketing, cikgu. Dia ada kepentingan. Betul. So like, betul, untuk marketing. Itu cerita lain untuk marketing tu. Okey, tapi sekarang ni kita nak lebih pada pelepasan cukai. Marketing is another thing. Okey, sekarang ni kita berkenaan dengan cukai. Marketing memanglah dia nak naikkan rating apa semua tu betul lah. Tapi sekarang ni kita bercerita berkenaan dengan cukai. Rating tu ikut dia lah. Okey.
Memanglah dia serampang 12 mata benda ni. Sambil kita buat benda tu, macam contohlah kita kalau perasan dekat TV-TV tu, tengok apa tu cek besar-besar lagi tayang dekat TV. Okey, kami derma 100,000 pada ni. Memanglah dia sambil dia nak mengurangkan cukai, dia nak expose diri dia tu. Dia buat amal. Okey, tapi macam kita orang Islam ni kalau dah buat macam tu bergantung pada niat lah. Kalau niat betul, dapat pahala. Niat tak betul, bagi sajalah. Macam tu. Okay. Faham, boleh ya? Sebab kita lebih pada cukai. Marketing is another thing. Okay, marketing tu, apa saja yang kita buat kadang-kadang tu memang double meaning, double reason. Okay, kita lebih pada cukai dulu. Allah Akbar. Okay, itu yang itu settle. Okay, itu contoh saya lah. Contoh saya. Okey, itu tax exemption. Okey, tax relief pula. Tax relief ni yang diceritakan di dalam parlimen semasa pembentangan belanjawan. Okey, biasanya ada certain tu yang boleh diberi exemption. Okey, tax relief refers to items or expenses which are not taxed for the benefit of the individual or family members. Contoh yang saya biasa buat. Okay, salah satu benda yang tax relief adalah langganan internet di rumah. Itu dapat tax relief. Okey, langganan internet. Contoh saya melanggan Maxis Fiber harga RM100 sebulan. Jadi darab dengan 12 bulan 1,200. Itu saya boleh claim. Saya boleh tolak. Contoh. Yang macam tu. Okey. Sebab ada kepentingan. Kepentingan apa? Menggalakkan penggunaan IT. Contoh. Okey. Contoh. Macam sekarang ni memanglah lebihlah kepada macam tu. Okey. Jadi total annual income tolak tax exemption, sumbangan-sumbangan yang dibuat itu. Okey, ada had limit. Kemudian tolak pula tax relief yang diumumkan oleh kerajaan. Itulah chargeable income kita. Okey, itulah chargeable income kita. Okey, kita tengok contoh. Okey, Encik Khairul has an annual income of 125,300 including allowance. Okay, it is given that the allowance amounting to RM12,340 are tax exempted. Dimaklumkan dekat situ. Alhamdulillah mudah bagi kita nak kira. At the same time, he has made a donation. Ini donation tax relief tax exemption. Betul tu. Yang 12,340 ni ditolak daripada 125,300 nantilah. Okey, sebab tadi ada kata allowance tu tak dikira daripada jumlah total income. Kemudian at the same time he has made a donation. Okey, derma boleh tax exemption. Okey. Kemudian ada tax relief 22,500. Calculate Encik Khairul's chargeable income. Jadi 125,300 itu dia punya total, tolak dengan allowance 12,340. Okey, dan tolak dengan donation yang dibuat kepada library 2,000 dan tax relief dia 22,500. So chargeable income dia adalah RM88,460. Itu cara nak kira. Ya, saya. Cikgu boleh terangkan balik tak tax relief? Saya tak berapa faham dah tax relief. Tax relief. Okey, semula ya. Kita balik. Okey, dia beza Okey. Semula, macam total annual income, semua pendapatan yang kita dapat, tak kisahlah. Dari segi kita pelaburan kita, dari segi gaji kita, apa saja. Okey, tapi daripada total income tu kita boleh tolak yang tak dikira allowance. Biasanya macam itulah allowance tu kita boleh tolak. Okey, kita hanya dapat, macam contoh kalau penjawat awam ni dia ada gaji pokok dengan allowance. So gaji pokok sahaja yang dikira sebagai total annual income. Okey, itu satu. Yang kedua, tax exemption. Tax exemption ni adalah sumbangan syarikat kepada luar. Okey, sumbangan syarikat. Ikutlah dia nak sumbang berapa ribu pun, dia nak menaja apa benda pun, rumah dia nak derma 100,000 ke rumah anak yatim ke. Okey, itu. Tapi dia ada had
Dia ada had dia lah. Okey, berapa ribu yang boleh diterima macam tu. Dia orang tahulah. Okey, itu yang kedua. Tax exemption. Tax relief. Okey, tax relief ni yang diumumkan oleh kerajaan kebiasaannya. Contoh yang saya sebutkan tadi itu perbelanjaan bulanan untuk membayar Maxis Fiber di rumah saya. Sebulan katakan 100. So 100 itu dapat tax relief selama setahun lah. 100 darab 12 bulan, 1,200 lah dapat relief. Kemudian mungkin buku-buku yang dibeli pun dapat tax relief juga. Buku-buku bukan komik, buku-buku, majalah, surat khabar. Tapi dengan syarat semua ni ada resit dan disimpan. Okey, kalau saya sebagai ayah, banyaklah dapatnya. Macam sama juga, tax relief ni juga kalau siapa yang dah bekerja, ada mak ayah yang ditanggung pembiayaan kesihatan mereka, selalu pergi hospital, okey, pun ada tax relief juga. Tapi ada certain amount lah. Cikgu. Ya, saya. Jadi kalau kita beli barang-barang yang under tax relief ni, yang government dah statekan ni, kita boleh dapat pengurangan, kita boleh tolak daripada kita punya total annual income lah maksudnya. Betul. Betul. Buku, majalah, buat medical check up, macam tu boleh, tak ada masalah. Kalau contoh barang-barang yang tak di state oleh government, dia tak ditolak daripada total annual income. Betul, dia tak tolak. Sebenarnya kita buat sendiri. Dia ada satu sistem dalam LHDN tu. Okey, kita buat self calculation sendiri. Tapi dia akan nyatakanlah apa yang boleh tolak, apa yang tak boleh tolak. Di situ dia nyatakan. Okey, macam contoh buku, majalah dan buku yang dia beli. Contoh maksimum 700 sahaja. Jadi kalau beli lebih daripada tu, burn lah. Dia tolak 700. Macam tu. Daripada total income dah kira dah total income, dan tax exemption ada tak menderma. Okey, ada tak menderma. Kemudian tax relief ni daripada macam tu lah, macam contoh bersukan. Bersukan pun contoh kalau beli raket. Simpan resit dia tu boleh tolak juga. Bergantung kepada belanjawan tahunan. Okey. Sebab tu lah kalau kita beli barang-barang ni kena simpan resit lah, cikgu. Betul. Nanti awak saya pelik juga kenapa mak saya simpan-simpan resit ni. Pelik juga, cikgu. Okay, faham dah. Okey, itu tujuan dia sebenarnya. Resit tu. Tapi dia minta kita simpan kalau berdasarkan yang saya ajar hari Senin lepas, 7 tahun paling kurang. 7 tahun kena simpan resit-resit tu. Okey. Jadi bukan apa, kadang-kadang LSDN ni akan buat secara rawak. Okey, betul ke dia ni declare sekian, ada tak resit? Dia akan hantar surat kat kita dan kita kena kepilkan semua. Mungkin yang dia tanya tu 4 tahun lepas. Nanya kalau kita tak simpan resit-resit tu. Macam tu. Kalau kita declare yang biasa-biasa, okey lah. Tapi kalau kita declare tu macam yang resit entah ke mana-mana dah lepas tu agak mencurigakan je lah. Macam tu. Okey, boleh ya? Tu resit-resit semua kena simpan sebagai bukti. Okey. So, chargeable income bagi contoh yang ke berapa tadi tu? Contoh satu tu adalah 88,460. Itu yang akan dikira sebagai bercukai. Okey, tapi ada lagi syarat-syarat potong-potong-potong. Ada lagi. Ini yang the first one. Chargeable income. The first one. Okey, tak habis lagi. Jadi, Encik Khairul akan dikira cukai berdasarkan RM88,460. Itu. Okey. Kemudian kita pergi kepada income tax tu. Kan saya sebut tadi ada jadual kan. Yang first kita dah tengok chargeable income, yang second tu yang warna biru tu. Saya nak menulis tak ada masalah sikit. Saya nak tulis. So saya tunjuk je sebab ada warna-warni. Calculate income. Calculate kita nak kira income tax pula. Okey, tadi 88,460. Okey, kita tengok. Dia ada tax rates table. Okay, after obtaining chargeable income, income tax can be determined by referring to tax rates table. Tax rates are fixed by the government and may vary based on the government policy on the annual budget. Dia mungkin selalu berubah, saya pun tak tahu. Saya tengok tu, saya terima je. Okey.
Tapi dia ada, ni contoh adalah jadualnya. Okey, contoh ni jadual dia. Okey, tu contoh jadualnya. Jadi kalau tadi Encik Khairul tu, dia berapa chargeable income dia? 88,460. So kita cari range jadual tu, 88,000. Allah Akbar, minta maaf lah tak boleh nak conteng pula. Okey, tengok ruangan chargeable income tu dia berada di bawah 70,000 RM1 hingga RM100,000. Itu. Jadi macam mana dia kena charge? Calculation dia, on the first 70,000, 70,000 pertama fix. Dia dah kena bayar 10,900. Itu fix. Okey. Kemudian next 150,000. 150, sorry. Saya salah tengok. On the first 70,000 kena bayar 4,600. Itu fix. Kemudian selepas 30,000. Kalau macam tadi 84,000 Allah agak selalu lupa. 88,000 kan? Jadi 70,000, 88,000 tu tolak 70,000. Lebih kurang 18,000 tu kan? Darab dengan 21%. Darab dengan 21%. Itulah kiraan dia. Jadi 4,600 tambah hasil darab 18,000 darab 21%. Itu yang awak kena cukai. Itu yang awak kena cukai. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Belum ada contoh. Tak apa. Okey, kemudian tax rebate. Tax rebate yang ketiga. Mula-mula kita kira chargeable income. Kemudian daripada chargeable income tu kita tengok kepada jadual untuk tentukan berapa kita kena bayar income tax. Kemudian yang ketiga, boleh lagi kita buat, ada lagi tax rebate kat situ. Ada lagi tax rebate dekat situ. Tax rebate is given to reduce tax to be paid. Okey. Contoh yang tadi kan, yang 88,000 tu, so dia kena bayar cukai pada LHDN adalah RM4,600 tambah 21% darab 18,000. Itu jumlah dia kena bayar, Encik Khairul kena bayar pada LHDN. Tapi daripada jumlah tu, dia boleh lagi dapat tax rebate. Bagaimana nak dapatkan tax rebate itu? Ada dua kaedah. Okey. Yang pertama, tax rebate of RM400 will be given to taxpayer if the chargeable income does not exceed 35,000. Tengok. 35,000 tapi Encik Khairul 88,000. Memang kenalah. Dia tak ada tax rebate. Dia tak dapat 400 tu. Siapa dia punya chargeable income dia bawah daripada 35,000, dia dapat lagi tax rebate sebanyak RM400. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan zakat. Tu pentingnya kalau orang Islam tu bayar zakat. Itu salah satu untuk kita mengurangkan cukai. Okey, kita mengurangkan cukai. Contoh, sebulan awak bayar zakat 200. Okey, zakat dibayar setahun tapi nak mengurangkan bayaran tahunan. Contoh, pendapatan awak 100,000. So 100,000 darab dengan, kalau zakat ni 2.5% kan. Kalau orang Islam sepatutnya tahulah kiraan zakat tu. Dia adalah saya ambil secara am lah. So keuntungan bersih 100,000 darab 2.5%. Okey. Dapat berapa? 2,500 lah kan kena bayar kan? Lebih kurang. Okey. Jadi kalau nak bayar tu, ada setengah-setengah orang tu lihat nak bayar 2,500 ni. Sebab besar dia punya nilai dia tu. Jadi caranya mungkin dibuat bayaran bulan-bulan. Contoh 200 sebulan. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi contoh tadi saya kata 2,500 tu. Jadi kalau dia bayar zakat 2,500 setahun, tax rebate dia tu boleh kurang lagi. Tax rebate pula. Cukai yang perlu dibayar tu boleh dikurangkan. Tolaklah 2,500. Contohnya, Cik Khairul tadi kena bayar 5,000 kepada lembaga hasil dalam negeri. Syarat pertama dia tak lepas lah sebabnya pendapatan dia, chargeable income dia adalah 88,000. Tapi syarat kedua, kalau sekiranya dia bayar zakat 2,500 setahun, so kalau katakan dia kena bayar pada kerajaan 5,000, lembaga hasil negeri 5,000, dia boleh tolak zakat tu 2,500. Jadi dia hanya perlu bayar kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak 2,500 sahaja. Macam tu.
Okey, bagi bukan Islam, itulah bayaran yang kena bayar, 5,000 lah. Kalau ikutkannya pergi mari sama kan, tapi lain. Kerana apa? Bagi orang Islam, zakat itu adalah kewajipan kepada yang mampu. Okey, kewajipan kepada yang mampu. Berbeza. Yang cukai pendapatan ni kita sekadar ikut arahan pemerintah. Okey, ikut arahan pemerintah. So sepatutnya pemerintah dapat contohnya 5,000 daripada kita, tapi sebab kita bayar zakat, jadi zakat tu kita gunakan untuk keutamaan orang Islam. 2,500 lagi tu untuk pembangunan negara yang diuruskan oleh kerajaan. Macam tu. Okey. Harap-harap jelaslah yang itu tu. Kalau saya salah, betulkan saya ya. Okay, Ashraf had a chargeable income of 40,531 in 2020. He had paid zakat amounting to 280 in that year. Calculate the income tax to be paid by Ashraf for that year. Okay, mula-mula sekali chargeable income dia 47,531. Kita tengok jadual. 47,000 berada di antara 35,000 hingga 50,000. Macam tu. Okay. Jadi, the first 35,000 dia kena bayar RM600 on the first 35,000. Dia punya berapa? 47. Okay, 47. Jadi, baki selebihnya tu 47,000 tolaklah 35,000. Okay. Dapat baki tu darab 8%. Okay, darab 8%. So, tambahkan 600 tambah dengan hasil darab tu tadi. Okay, kita tengok solution. Okay, belum lagi. Kemudian, lepas daripada tu, layak tak untuk rebate? Okay, kita tengok situ, adakah pendapatan dia kurang daripada 35,000? Tidak. Sebab dia 47,000. So, A tak layak. Tetapi dia ada bayar zakat sebanyak RM280. So, dia eligible untuk dapat rebate. Jadi, solution dia. Jadi, di situ dikira, tengok. Tax on the first 35,600. Okay, kemudian the next balance iaitu 47,531 tu tolak dengan 35,000 darab 8%. Iaitu RM1,002.48. Yang awak tengok dalam jadual tu 1,200 itu adalah maksimum. Maksud maksimum adalah next 15,000. So 15,000 darab 8% dapatlah 1,200. Itu maksimum bagi jadual itu. Okey, bagi jadual itu. Tetapi memandangkan dia hanya 47,000 sahaja. Jadi 47,000 tolak 35,000 darab 8%. So yang dia kena bayar RM1,002.48. Jadi Cikgu, dia ada bayar. Ya, saya. Saya nak tanya apa tu. Kenapa dia kira tax daripada annual income? Kenapa dia tak kira daripada monthly income? Sebab kan kalau kira daripada monthly income kan dia berbeza-beza sikit. Kenapa dia tak buat macam tu, cikgu? Betul. Itu sebabnya kita kena buat kiraan sendiri. Kita macam contoh, macam orang yang bergaji tetap, so dia terus boleh darab je 12. Bagi orang yang tidak bergaji tetap, pendapatan dia adalah berkadar keuntungan yang dia dapat. Betul? Jadi itu sebab kena kira sendiri. Jadi, sebab kita tak tahu yang proses ni berlaku untuk setahun. Sama juga macam ada orang buat ada orang buat simpanan ASB. Kenapa keuntungan dividen tu diumumkan setahun sekali? Sebab dia nak cukupkan whole setahun. Zakat pun mesti setahun. Sebab ada juga bila contoh ya, pendapatan dia pada awal bulan sekian, lepas tu tiba-tiba jatuh, tak bekerja. Jadi bila kira setahun, dia tak layak pun untuk bayar zakat, dia tak layak pun untuk kira kira cukai pendapatan. Sekiranya kita buat bulan-bulan, okey, adalah jatuh kepada kerugian. Kenapa kerugian? Macam saya sebutkan tadi, bulan pertama awak bekerja cantik, awak bayarlah cukai pendapatan. Contoh nak buat bulanan kan.
Bulan kedua masih bekerja seperti biasa, bulan ketiga masih bekerja seperti biasa, bulan keempat kena buang kerja sebab pandemik. Sebab pandemik. Tu kalau awak baca berita, pernah terdengar berita, ada orang-orang yang asalnya golongan, ada M40, M40, dia jatuh kepada B40. Kenapa? Sebab kes macam ni lah, dibuang kerja tiba-tiba sebab pandemik. Jadi untuk tidak membebankan seseorang itu, kita kira setahun mudah. Setahun. Jadi daripada setahun tu kita tengok pendapatan dia macam mana. Cukup tak untuk dia kena zakat? Cukup tak dia kena, cukup tak? Layak tak dia kena zakat? Layak tak dia kena cukai? Itu kira setahun. Kalau bagi bulan-bulan memanglah macam menguntungkan, tetapi sebenarnya kerugian. Sebab dia kalau ikutkan setahun, mungkin dia tak layak pun bayar cukai. Jadi tak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau dia buat bulan-bulan, bulan pertama mungkin layak, dia bayar. Bulan kedua layak. Bulan ketiga dah tak layak dah. Dah satu kerugian di situ. Okey, sebab bila awak dah sampai peringkat berkeluarga, bekerja, dah nampak duit tu sendiri, ada yang berkira berkenaan dengan duit ini. Okay, cikgu saya faham. Sebab bila kita bayar zakat, dia kurangkan kita punya tax lah maksudnya. So bila tak boleh nak bayar, bila kita tak bayar zakat, kita tak boleh nak tolak sekali lah daripada kita punya chargeable daripada income tax tu. Iya. Tu jadi kira setahun mudah nak tengok. Dia tak kira by bulan. Tapi kalau pendapatan kita tetap macam contoh saya, pendapatan tetap setahun. Tapi setahun pun saya kena tunggu tahun depan punya penyata untuk tahun ni punya. Baru boleh saya buat bayaran. Okey, sebab apa sahaja boleh berlaku. Macam sekarang baru bulan 7. Kita tak tahu lagi apa yang berlaku 6 bulan lagi, 5 bulan lagi ke depan ni. Okey, tu macam-macam boleh berjadi. Okey. Jadi, berdasarkan contoh 2 ini, dia dah bayar zakat 280. Jadi, dia kena bayar cukai adalah 600 daripada 35,000 pertama, RM1,002 daripada baki 47,000 tu tadi dan tolak dengan zakat. So bayaran income tax dia adalah RM1,322.48. Boleh ya? Okey, macam tu. Ada lagi tak contoh? Ni contoh lain. Okey, contoh yang ketiga. Mr. Chan had a total annual income of 52,000 in the year 2020. He donated 300 to a government approved charity organisation. Okey, awak nak menyumbang pun kena bukan sebarang-sebarang. Okey, bagi yang sedekah, contoh isi ikhlas hati tu, awak nak sedekah lah. Okey, tapi ada setengah-setengah orang tu dia nak elak, so dia nak kurangkan cukai. Jadi dia kena menderma atau memberi sumbangan kepada tempat-tempat yang kerajaan approve, bukan sebarang-barang. Okey, bukan sebarang-barang dia boleh donat itu kat sini. No. Okey, dia ada tempatnya. Tapi kalau katakan dia sekadar nak menderma seikhlas hati, dia tak nak pun masuk dalam cukai, okeylah, fine lah, ikut suka hati dia lah nak derma kat siapa pun. Okey, tapi kalau dia nak ada pengurangan cukai, so dia kena derma ke tempat-tempat yang kerajaan approve dah lah. Macam contoh rumah anak yatim ke, rumah kebajikan, macam itulah. Okay. Calculate the income tax payable by Mr. Chan for the particular year by taking into account the tax rebates if eligible. Kita tukar je. Okay, jadi mula-mula kira dulu chargeable income. Chargeable income 52,770 itu dia punya total income. Dia derma 300 tu akan tolak. Okey, ni tax relief. Tax relief. So kerajaan akan bentangkan setiap September. Jadi itu orang nak tahu tu apa yang dapat pengurangan cukai. Apa yang dapat tax relief ni. Okey, contoh tax relief secara individu dia dapat 9,000 secara untuk dia. Kemudian dia ada insurans nyawa. Tu pentingnya ada insurans pun boleh buat pengecualian cukai. Okey, tapi limited to 7,000. So mungkin awak ambil yang mahal punya. So kiralah setahun tu. Kalau melebihi 7,000, dia akan
tak kira yang selebihnya tu. Dia kira sehingga 7,000 sahaja. Contoh macam Mr. Chan ni, kiraan setahun dia bayar life insurance dengan EPF hanya 5,800. So dikira pengecualian cukai. Kemudian dia ada kad insurans medical. Pun ada, macam-macam diberi sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan medical insurance tu sehingga limit dia 3,000 tapi dia buat bayaran 1,700. Dia punya amount yang dia bayar 1,700 setahun. Okeylah. Kemudian self education fees pun ada juga. Okey, macam contoh saya ada keluarga dan ada anak-anak. Okey, seorang anak yang berumur bawah 18 ataupun kalau masih belajar sehingga umur 21, ada pelepasan cukai juga untuk anak-anak ni. Contoh, anak saya ada 4 orang, 1 orang dapat pelepasan 1,000. Kalau 4 orang, 4,000. Okey, umur dia mesti umur bawah 18 anak-anak ni. Ataupun kalau dia masih belajar, bawah umur 21. Macam tu. Okey, so buatlah family planning. Ramaikan anak ke apa ke untuk kurangkan cukai. Boleh, tak ada masalah. Sebab di situ pun ada tax relief. Okey. 4,000. Jadi tolaklah semua tu. 52,770, tolak 300, tolak 9,000, tolak 5,800, tolak 1,700, tolak 4,000. So chargeable income dia Allah Akbar, chargeable income berapa kira? Saya tak kira pula. Dah kira dah berapa? Ada siapa kira? Saya kira lah kejap. Lupa pula nak kira. Kejap je saya kira. 52 lama 770 tolak 300 tolak 9,000 tolak 5,800 tolak 1,700 tolak 4,000. Okey, 31,970. Okey, itu dia punya chargeable income. Jadi kita tengok pada jadual 31,970. Dia berada dalam situ. Jadi untuk first 20,000 150, selepas daripada tu maksudnya lagi 11,970 tu darab dengan 3%. Okey. Itulah kiraan dia. So ingat chargeable income untuk siapa nama tuan ni? Mr. Chan ni adalah 31,970. Dia punya jadual itu. Okey. Kemudian layak tak dia kena rebate? Okey, kita tengok syarat rebate macam mana. RM400 akan dikecualikan jika tidak melebihi chargeable income dia 35,000. Dia punya income, chargeable income 31,000. So dia layak. Zakat, dia tak layak lah sebab dia tak bayar zakat. Okey, jadi dia layak untuk dapat lagi pelepasan RM400. Okey, jadi di situ dikira, tengok. So, income tax payable 150 tambah dengan RM359 10%, tolak 400. So, dia hanya perlu bayar RM109 10%. Macam tu. Okey, boleh ya? Okey, okey. Payable income tax. Okey, monthly tax deduction, potongan cukai bulanan ni biasanya kepada penjawat awam ni memang semua kena lah. Okey, cuma nilainya bergantung. Kalau dia layak untuk kena cukai, dia kenalah bayar. Adalah potongan cukai bulanan ni. Okey, biasanya ini untuk kes-kes sebelum pandemik ini. Okey, untuk kes-kes sebelum pandemik ini. Macam kami penjawat awam, tiada pengurangan pekerjaan, tiada pengurangan gaji. So masih lagi boleh diteruskan. Kalau pekerja swasta bergantung. Pekerja swasta mungkin dia kena revise balik sebab macam-macam boleh berlaku untuk pekerja swasta ni. Sama juga untuk yang bekerja sendiri. Okey. Dia adalah kiraan dia. Itu saya tak tahulah. Tahu-tahu kena potong je. Monthly tax deduction is salary deduction of an employee for income tax payment of current. Ya, contohnya awak sepatut kena bayar setahun income tax 2,000. So dia bahagilah 12. Mudah kira macam tu. Okay, untuk mengurangkan pembayaran pada akhir tu nanti. Jadi bila tolak sebulan tidak membebankan nanti.
The deduction amount is based on the table of monthly tax deduction or PCB computational calculation method provided by LSTN. Saya suka bahasa Melayu lah. Inland Revenue Board ni, entah, saya tak faham mana. Lembaga Hasil Dalam Negeri, tu orang boleh tahu. Tu rupanya LSDN. Okay. Jadi, minimum monthly salary eligible for PCB for single individual. Okay, siapa yang tak kahwin lagi lah. Okay. Minimum dia 2,851. Kalau gaji awak kurang, contoh awak gaji dapat 2,500 tahun berkenaan, so for sure lah tak akan dapat PCB ni. Okay, tak ada PCB lah dalam slip gaji awak. Tapi bagi yang dah berkahwin, okay, yang mana isteri tidak bekerja, okay, berkahwin, isteri tak bekerja, minimum dia adalah 3,851, barulah PCB tu akan tertera dalam slip gaji. Macam tu. Okey, jadi kalau gaji dia 4,000, contoh macam saya, isteri tak bekerja, slip gaji saya 4,000, so akan adalah PCB dalam slip gaji saya. Macam tu. Bagi yang isteri bekerja, lain lah pula calculation dia. Sebab calculation lain lah. Okay. Taxpayer should make comparison between total amount of PCB deducted and tax payable as shown below. Ini saya cerita tadi lah. Okay. Sekiranya dalam setahun tu dah bayar dah, tengok masih berkurang, awak kena tambah lah. Kalau katakan awak buat bayaran bila darat 12 tu dah berlebih daripada sepatutnya, tolak tu, tolak ni. Kan? Macam saya kata tadi tu, awak beli buku cukup RM700. Pada masa PCB tu dia tak ambil kira benda tu semua. Okey, potongan cukai bulanan ni dia tak ambil kira rebate-rebate tu lagi. Awak beli buku, awak buat medical check up, awak bayar internet, dia tak kira yang tu. Okey, jadi bila dah buat kiraan baru, didapati LSDN pula berhutang dengan awak. So dia akan bayar balik pada awak lebihan itu nanti. Macam tu. Okey, PCB ni dibuat tidak berasaskan kepada relief yang awak akan buat nanti. Beli buku, beli peralatan sukan, buat medical check up, bayar bil, ayah ibu awak yang sakit di hospital, macam-macam boleh. Okey. Okay, example 4. Mr. Lim's annual salary was 74,000 in 2020. He claimed the following tax relief: individual for 9,000, life insurance and EPF for 7,000, medical insurance for and medical treatment expenses. Okey, kita tangguh je lah. Letih dah saya bercakap ni. Awak rasa pun letih dah mendengar. Okey, contoh 4, contoh 5 saya akan sambung lepas cuti nanti bagi fresh sikit kepala tu. Okey, so ada apa-apa soalan nak tanya dengan saya tak? Tu dah semua tidur dah. Cikgu. Tadi cikgu cakap kalau kita kira bulan-bulanan kan. Betul. Kita actually akan rugi. Betul. Untuk kurangkan kita punya tax kan. Betul. Tapi saya terfikir. Okey. Dalam satu tahun tu kita punya gaji bulanan-bulanan kita mesti akan berubah-ubah kan. Tak, kalau macam penjawat awam tak berubah. Kalau kita kerja swasta ataupun kerja bersendiri. Kerja sendirilah, swasta pun sama je, dia setiap tahun berubah, setiap bulan tak berubah. Kerja sendiri. Tapi jadi apa tu, bukan ke kalau kita kira kita punya income kita individually macam tu, bukan ke dia akan lebih kurang kita punya annual income? Tak ada juga, sebabnya macam contoh kali saya tadilah, kalau bulan pertama awak bayar, okey, berdasarkan gaji awak. Okey, bulan kedua awak bayar, dan pada bulan kedua tu pula awak ada macam sewakan rumah pula pada orang, sepatutnya awak bayar lebih lah. Betul? Okey, bulan ketiga awak diberhentikan kerja, awak nak bayar apa? Bulan keempat berhenti, bulan kelima berhenti, bulan ke-8 kerja balik. Okey, kerja balik awak bayar. Bulan ke-9 kerja. Tapi semua gaji berbeza-beza. Itu sebab kita nak tengok setahun. Kita nak tengok setahun. Contoh, awak dah bayar bulan 1, bulan 2 awak bayar, bulan 8 bayar, bulan 9 bayar, bulan 10 bayar, bulan 11 bayar, bulan 12 bayar. Awak dah bayar. Tapi tengah-tengah tu sebab tak ada kerja, awak tak bayar. Jadi bila kira-kira balik dalam setahun,
dalam setahun, sebenarnya awak tak layak pun kena cukai. Kalau awak bayar zakat lain cerita, dapat juga pahala. Kalau bayar cukai, kita membantu kerajaan. Tetapi kita sebenarnya tak membantu diri kita sendiri. Macam tu kita nak tengok setahun. Oh, saya faham cikgu. Sebab kalau okey, saya faham dah cikgu. Okey, boleh nanti bila awak bekerja nanti awak bayar cukai, nampaklah, lagi nampak. Sekarang ni memang ini macam introduction sahajalah. Saya bercerita pun lebih pada pengalaman saya yang gitu-gitu. Okey. Boleh? Nanti kita sambung lagi contoh 4 dan seterusnya untuk yang berikutnya sebab rasa macam dah lebih pada 40 minit. Biasa saya mengajar online ni tak boleh lebih 40 minit. Kalau tak, ramailah dah left dah tu. Pergi makan ke tidur ke apa semua tak tahulah. Kan? Tak boleh lama-lama depan komputer ni dengan saya. So ada soalan lain tak agak-agak? Oh, saya ambil kehadiran dulu lah. Ada 32 orang ini. Alhamdulillah ramai ini. Alhamdulillah. 32 beta. Kejap ya. Saya ambil kehadiran dahulu. Save. Okey, satu lagi. Download attendant. Okey. So, ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Tak ada. Itu sajalah buat masa sekarang ni. Freshkan kepala. Nanti lepas cuti nanti kita sambung lagi contoh 4 dan seterusnya. Untuk saya cari idea lagi. Okey, so jumpa lagi. Minta maaf lah ambil masa terlalu lama pula kali ni. Terima kasih, Dia lebih pada bercerita macam sejarah pula kali ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.